pengesahan ini kami mau ketengahkan kepada semua lapisan generasi untuk mengetahui dengan lebih dekat sejarah perjuangan Ontoros yang memang dia sebenarnya seorang yang berjiwa kental dan satu kebanggaan masyarakat Murut dan rakyat Sabah juga Malaysia amnya, perjuangan kental yang dilakukan oleh beliau untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah air. Cabaran untuk mendapat cerita yang benar-benar itu kami berjuang untuk mendapatkannya dengan cara pergi ke Kota Kinabalu, di perpustakaan negeri Sabah untuk mendapatkan cerita itu. Dan di samping itu juga ya sebenarnya saya akui memang ini adalah pengalaman pertama saya di segi susunan musiknya untuk mewujudkan mood sedih itu, menunjukkan mood kemarahan itu, kebencian itu bersama dengan peserta itu. Bagi saya yang tiada pengalaman ini sukar, iya. Dan saya bersyukur juga sebab daripada pengesahan kali ini kami belajarlah, ya. Sejujurnya saya memang seorang staf atau guru yang memang paling lemah di SMK Bandau ni, dan inilah kali pertama kami menyertai dan syukur panjatkan kepada Tuhan kerana sampai di peringkat akhir. Harapan itu ya sememangnya kami akan teruskan lagi menyertai, sebab melalui pengesahan seumpama ini kan murid-murid khususnya generasi muda lebih paham apabila kita persembahkan dia akan lagi kita akan rasa kepayahan dia itu, perjuangan dia, dan akhirnya dapat merungkai dan membawa bersama generasi muda untuk mengisi erti kemerdekaan yang sebenar-benarnya. SMK Bandau, sepakat hebat cemerlang bersama. SMK Bandau, Sepakat hebat cemerlang bersama. SMK Bandau, Sepakat hebat cemerlang bersama. Anak pribumi berwajah tampan, tegas setiap butir bicaranya. Segala kata pasti dikotakan, hutan belantara tapak permainannya. Dilahirkan pada tahun 1885 di wilayah Rundung, sebuah perkampungan pedalaman Sabah. Nama sebenar Ontoros adalah Ontoros bin Buyusan. Nama antenom berasal dari gelaran British kepadanya sebagai anti-nomad, anti penjajah British. Ia kemudiannya diterjemahkan oleh penduduk setempat dalam kalangan masyarakat Murut sebagai antenom. Ontoros dididik dengan pelbagai ilmu dan kemahiran tradisional, kehidupan di rimba dan hutan belantara, cara-cara menggunakan senjata, dan segala jenis pantang larang masyarakatnya. Jiwanya agung kerana datang dari keturunan pahlawan. Ontoros memiliki kemahiran dan kuasa yang luar biasa, sehingga tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Mempunyai ilmu kebal yang tidak lut dengan sebarang senjata tajam, termasuklah senjata api. Beliau antara pahlawan
anak pribumi Sabah yang dianggap legenda bagi masyarakat Murut kerana mampu menyatu padukan kaumnya untuk bangun menentang syarikat berpiagam Borneo Utara British yang seumpama kadok naik junjung di bumi Sabah suatu waktu dahulu. Ontoros, keluarganya, dan seluruh masyarakat Murut hidup bahagia menjalani kehidupan sehari-hari, bebas bercocok tanam, membuka tanah baru untuk pertanian dan sebagainya. Namun, kedatangan British telah merajut segalanya. Kedatangan British, khususnya pada penghujung abad ke-19, menyebabkan masyarakat Murut hidup menderita dan sengsara. Mereka hidup sebagai hamba abdi. Pasangan suami istri tidak boleh tinggal bersama. Jika memiliki dua anak, mereka memilih salah seorang yang dijadikan sebagai buruh paksa. Tidak hiraukan adat dan kepercayaan masyarakat Murut, mereka menceroboh kawasan hutan dan pada masa yang sama melarang mereka membuka tanah baru. Layanan tidak adil, sedangkan mereka sudah lama menduduki Rundum. Kemerdekaan dan kebebasan mereka diragut oleh British. Saudaraku sekalian, kehidupan kita sememangnya apa adanya. Kita semakin terhimpit. Syarikat berpiagam Borneo Utara British mengenakan cukai dan undang-undang yang tidak masuk di akal. Anak-anak kita dijadikan buruh paksa tanpa bayar upah. Cukai kepala, cukai padi, malah juga cukai tuak hasil hutan dirampas orang luar merajalela. Kini hutan yang menjadi teman permainan kita dikuasai oleh British. Masyarakat kita sentiasa di bawah telapak kaki mereka. Kehidupan kita semakin terhimpit. Syarikat berpiagam Borneo Utara British berkuasa di bumi tanah air kita. Wahai ketua-ketua suku, mari kita bentuk pasukan untuk menantang penjajah British. Atas ketidakpuasan hati inilah akhirnya Ontoros telah berjaya menyatukan seluruh masyarakat Murut untuk menentang British. Yang menyertainya pula bukan sahaja dari kampung halaman beliau, sebaliknya ada yang datang dari Tenom, Keningau, Pensiangan, malah mereka yang mendiami sempadan Borneo Utara dan juga Kalimantan turut menyambut seruannya pada ketika itu. Seperti ular menyusur akar, begitu juga taktik yang digunakan oleh Ontoros untuk menentang British. Saudaraku sekalian, kita bangkit demi keluarga dan wilayah kita. Jangan gentar, karena pengecut tidak ada dalam dunia rimba. Mari kita bina kubu. Kubu-kubu ini menjadi kekuatan kita untuk melawan musuh. Berkat kesabaran itu, Ontoros dan pengikutnya telah berjaya membina kubu-kubu yang amat sukar untuk dijejaki. Bukan satu, tetapi banyak, seperti kubu di Selangit, Silar Pinikit, Menining di kawasan hulu sungai Telekosan, kubu Liohon, kubu Impal, dan kubu Salang. Walaupun hakikatnya kubu-kubu pertahanan sudah boleh digunakan, namun Ontoros masih belum mahu menyerang syarikat berpiagam Borneo Utara British kerana beliau mempunyai rancangan yang cukup teratur. Ontoros mengantar pengikut-pengikutnya untuk memerhati gerak-gerik penjauhan syarikat berpiagam Borneo Utara British tanpa disedari oleh mereka. Walau hanya sekitar Februari 1915,
kumpulan Ontoros yang selama 900 orang murut telah merapati pejabat syarikat berpiagam Borneo Utara British. Mas pasrah dengan jumlah yang ramai itu menyebabkan mereka hanya mampu menyaksikan bangunan berpiagam Borneo Utara British dirundung, turut dibakar, dan kesemua mereka dihalau keluar dari wilayah Rundung. Kita bakar bangunan syarikat berpiagam Borneo Utara. Kita bakar rumah mereka. Hancurkan mereka. Orang-orang asing keluar dari wilayah Rundung. Walau hanya bersenjatakan sumpit, tombak dan parang, berbanding dengan tentara upahan British yang menggunakan senapang modern, masih tidak mampu melawan kemarahan pahlawan-pahlawan murut. Kemenangan tetap berpihak kepada Ontoros apabila segala kemudahan British dirundung turut dibakar dan kesemua mereka dihalau keluar dari wilayah Rundung. British seperti lampunca apabila satu persatu pejabat pentadbirannya dibakar dan dimusnahkan. Akhirnya Ontoros British telah menjalankan hukuman. Akhirnya British turut melakukan serangan balas pada April 1915. Sasaran serangan British adalah kubu di selangit, yaitu kubu Ontoros. Sungguh pun perang itu beralaskan senjata modern melawan senjata tradisional. Ianya tetap tidak mudah ditembus oleh British. Perang British di selangit itu memakan hampir 6 minggu lamanya dengan tiada kesudahan langsung. Melihat kepada perkembangan ini, British mengadakan perjanjian damai bersama Ontoros dan pengikutnya. Bagi Ontoros, inilah waktu yang sesuai untuk coba berdiplomasi dengan British. Kerana tidak gunanya untuk terus berperang seperti kata pepatah lama, yang kalah akan menjadi abu, menang pula akan menjadi arang. Lalu Ontoros menyaut seruan gencatan daripada British. Lalu British mengadakan gencatan senjata di Rundung. Anti-nomad, kau sendiri melihat kemusnahan dari perang ini. Lebih baik kita berdamai, kita bincang gencatan senjata di Rundung. Atas kelangsungan anak murut, baik kami anak Watan Rundung bersetuju untuk berdamai. Demi kelangsungan anak Watan Rundung, kami menyaut gencatan senjata. Maka bermulalah episode perjalanan darat mereka ke Rundung. Namun niat suci mereka untuk berdamai bersama British dan seterusnya memastikan British keluar dari wilayah orang-orang murut. Rupa-rupanya umpama rusa masuk perangkap, kerana British sebenarnya sudah memasang niat untuk melakukan serangan hendak apabila Ontoros dan pengikutnya sedang dalam perjalanan ke destinasi. Masuk hari keempat perjalanan mereka di satu lokasi, sudah siaga beratus-ratus orang tentara British menunggu beliau dan rombongannya di sebalik hutan belukar. Walau diserang hendak, Ontoros dan pengikutnya tidak pernah menyerah kalah. Sebaliknya tetap melawan walau ketitisan darah yang terakhir. Dendam kesumat British terhadap apa yang dilakukan oleh Ontoros dan pengikutnya dilestarikan dengan berbagai siksaan yang dikenakan ke atas mereka. Puas dengan segala siksaan, dikatakan British telah mencoba membunuh Ontoros dengan menembaknya pada jarak yang dekat. Akhirnya British menjadikan pengikut setia dan ahli keluarganya sebagai gantinya. Ontoros dipaksa untuk memecahkan rasa kekebalan beliau jika ingin melihat mereka selamat. Dikala nyawanya di ujung tanduk, Ontoros menyatakan jika ingin melihat beliau mati, haruslah tali pengikat di tangan dan di kakinya dileraikan. Tidak, Saudaraku, menyerah bukan berarti kita kalah. Anak Watan Rundung bukan pengecut, karena pengecut tidak ada dalam dunia rimba. Demi kelangsungan kehidupan keluargaku, demi kelangsungan pengikut-pengikutku, demi kelangsungan anak Watan Rundung, bukalah, leraikanlah ikatan tangan dan kaki. usai membuka segala tali dan pengikat yang berada di tangan dan kaki Ontoros, tanpa menunggu lebih lama, British telah mengenakan hukuman pancung ke atasnya. Maka
terlerailah kepala dari badan seorang pahlawan Murut yang paling berani dalam sejarah kaum Murut di Sabah. Gugurnya Ontoros di tangan British ketika umurnya masih sangat muda, yaitu baru mencecah 30 tahun. Pejuangku, dengan usia muda engkau bangkit. Karena penjajah merobek, meragut segalanya. Jiwamu kental menentang musuh demi tanah air tercinta. Penjajah mengatakan kamu derhaka, namun kamulah pejuang sebenar. Menelusuri kisah pahlawan Aki Antanom yang memperjuangkan kedaulatan tanah air. Ia satu perjuangan yang amat sukar dan pedih. Karena perjuangan inilah kita menghirup kedamaian di tanah air tercinta pada hari ini. Perjuangan ini menjadi sia-sia jika kita menangkis segala petualang yang merobek dan merampas kedamaian ini. Perjuangan ini menjadi sia-sia jika tidak diisi dengan makna kemerdekaan yang sebenar. Malaysia Madani, rakyat disantuni merupakan tema Hari Kebangsaan tahun 2025. Adalah satu harapan besar kerajaan bersama rakyat untuk memperingati dan memelihara perjuangan kemerdekaan. Seterusnya menjadikannya harum semerbak kerana Ia adalah usaha pembangunan negara yang mengambil kira suara dan keperluan rakyat. Ia adalah usaha pembangunan negara yang memperkukuhkan semangat perpaduan dan mengangkat kesadaran tentang pembangunan negara. Ia adalah usaha pembangunan negara yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, kesejahteraan, daya tekan, hormat, keyakinan dan inovasi. Saya anak merdeka. Kami anak merdeka.